An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Maksudnya bagi setiap perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Maksudnya janganlah kamu menghina sesuatu pun daripada perkara-perkara ma'ruf walaupun dengan hanya kamu menemui saudaramu dengan wajah yang ceria ataupun wajah yang senyum. Baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni nak bagi tahu pada kita tentang cabang-cabang sedekah. Dalam kuliah yang lepas waktu saya berada di IQ pun saya baca hadis tu, hadis Abu Dzar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, bahkan kelas petang kita dah baca dah hadis tu, masa hadis 40. Di sini juga rasanya. Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba nak ubah mentaliti golongan sahabat yang mana mereka ni fikir sedekah ni mesti dengan lebihan harta. Beberapa orang datang kepada Nabi, mengadu kat Nabi, dia kata orang kaya dah bawa lari harta banyak. Yang mana mereka salat seperti mana kami salat, mereka puasa seperti mana kami puasa, tetapi mereka boleh bersedekah dengan lebihan harta yang orang miskin tak ada. Maka Nabi jawab, Nabi ubah persepsi tu, Nabi ubah cara fikir tu. Nabi kata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kamu, wahai orang miskin, yang kamu boleh bersedekah dengannya? Maka Nabi pun, Waalaikumsalam, maka Nabi pun bagi tahu kepada orang miskin yang mengadu ni. Nabi kata, fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa bi kulli tahmidatin sadaqah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya selain daripada sedekah dengan harta. Sesungguhnya bagi setiap butir ucapan tasbih itu bagi kamu adalah sedekah. Bagi setiap ucapan tahmid, alhamdulillah, itu sedekah. Bagi setiap ucapan takbir, Allahu Akbar, itu sedekah. Bagi setiap ucapan tahlil, la ilaha illallah, itu juga adalah sedekah. Menyuruh orang buat kebaikan juga sedekah. Mencegah orang buat perkara mungkar itu juga sedekah. Dan pada hubungan keluarga, hubungan suami isteri itu juga ada sedekah. Maka Nabi nak ubah cara fikir. Sedekah ni bukan hanya dengan harta. Orang yang ada harta, silakan sedekah dengan harta. Bagi mereka yang ada lebihan harta, kadang-kadang kita terfikirlah kan, jadi orang kaya ni seronok juga. Kan? Dua-dua ujian. Kaya ujian daripada Tuhan, miskin pun ujian daripada Tuhan. Tapi kalaulah kita boleh pilih, nak jadi kaya ke nak jadi miskin? Kan? Ada yang terus jawab tu, kaya Ustaz. Ada yang tunduk je nak sebut kaya tu macam malu sikit kan. Tapi sebenarnya tak. Seronoklah jadi kaya. Kereta pun selesa, boleh beli Mercedes S450. Saya pun baru tahu Mercedes ni rupanya ada C, ada E, ada S. Betul? Tuan-tuan tahu sebelum ni? Pasal apa saya tak tahu? Sampai ada orang kata, tadi saya daripada rumah sahabat saya tadi, pergi makan malam kat rumah dia. Kebetulan saya balik dari Pahang ni. Tengah hari tadi saya kat Pahang. Saya tumpang salat kat rumah sahabat saya dekat Telin Jaya. Kata dia kata, Ustaz ada sebut pada Encik Saiful ke yang saya anak saya pergi ke Adelaide? Dia kata, gitu. Kamu haji sebut ke? Dia kata, anak saya kan pergi Adelaide, pergi Perth. Oh, saya silap lah tu. Dia kata, itulah Ustaz.
Saya ni kalau dengan ustaz bab hadis saya boleh percaya, tapi bab lain memang perawi dhaif lah. Saya tak ingat. Benda-benda bab nombor memang lemah lah. Kan? Rupanya baru tahu Mercedes ni ada banyak jenis. Bila orang bising-bising pasal Mercedes S series ni, saya pun tak tahu apa. Kan? Rupanya ada macam-macam. Jadi seronoklah jadi orang kaya. Kereta pun selesa, driver pun ada. Tapi dia ujian. Ujian orang kaya, Allah Ta'ala bagi harta kat dia, nak tengok macam mana dia urus harta dia. Jadi kalau dia bagus, dia boleh bersedekah, maka pahalalah untuk dia. Tapi ada orang lain, Allah Ta'ala bagi dia ujian ataupun kelebihan dalam bab lain. Harta tak ada, Allah bagi dia ilmu sikit untuk dia share dengan orang lain. Itu pun sedekah. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya buat ni sedekah. Sebenarnya penat ni. Daripada pagi tadi saya keluar, lepas subuh saya keluar daripada Tanjung Malik, tak boleh balik pada rumah. Kan? Tapi saya anggap ini sedekah. Saya tak ada duit. Duit banyak tak ada. Jadi ilmu Tuhan bagi sikit, boleh baca sikit-sikit kitab-kitab Arab ni, share. Mudah-mudahan dihitung sebagai pahala sedekah, kan? Jadi ada orang Allah Ta'ala bagi ilmu, itu pun ujian. Ada orang Allah Ta'ala bagi ilmu, bukan senang-senang dia boleh sedekah. Ada orang Allah Ta'ala bagi ilmu, dia curang dengan ilmu dia. Dia khianat dengan ilmu dia. Dia tukar fatwa suka-suka dia, nak bagi menang kat dia. Ada. Kan kita pernah dengar satu hadis daripada Usamah bin Zaid. Nabi SAW bersabda, yulqa rajulun yuja'u bi rajul yaumal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabuhu fayaduru hawlaha kama yaduru al-himar hawla ar-raha fayajtami'u alayhi ahlun nar qala ya fulan malak alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala bala kuntu amuru bil ma'ruf wa lam atihi wa nahaitu 'anil munkar wa ataituh. Atau kama qala, hadis riwayat Bukhari. Maksudnya Nabi SAW bersabda, akan didatangkan di hari kiamat nanti dengan seorang lelaki, kemudian dicampak jasadnya dalam neraka. Campak tu bukan main letak, campak. Campak ni maksudnya ambil campak daripada tempat tinggi, fatandaliqu aqtabuhu, campak masuk dalam neraka, terburai isi perut dia, terkeluar isi perut dia. Wa fataduru haulaha, maka dia pun berpusing-pusing pada isi perutnya. Seperti mana keldai pusing menolak mesin tepung, mesin kisar tepung. Pernah tengok keldai kan? Dia pusing bawa benda tu kan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Keadaan dia sangat pelik sehingga ahli neraka pun berhimpun tengok dia. Ahli neraka yang kena seksa dalam neraka tu pun pelik sangat tengok dia. Sampai ahli neraka pun kata, ya fulan, malak, wahai fulan, apa jadi pada kamu? Bukankah kamu dulu suruh orang buat benda baik dan larang orang buat benda mungkar? Maksudnya yang kena campak masuk dalam neraka ni bukan calang-calang. Dia pendakwah yang dikenali ramai, sampai ahli neraka pun kenal. Ahli neraka tengok dia. Ahli neraka kata, fulan, apa jadi pada kamu? Bukan dulu kamu buat dakwah ke? Amar ma'ruf nahi mungkar ke? Maksudnya, dia kalau kadang-kadang ustaz ni orang-orang masjid je kenal kan. Maksud ustaz tu ustaz biasa-biasa lah. Kan? Dia bukan ustaz taraf selebriti lah. Ni mungkin ustaz sampai ahli neraka pun kenal, kira ustaz masuk TV lah kot kan? Saya pun pernah masuk TV kot, jadi takut juga kan? Jadi maksudnya pendakwah yang terkenal sampai ahli neraka kenal dia. Dakwah dia sampai ke telinga ahli neraka. Dulu kau suruh orang buat benda baik kan? Dulu kau cegah orang buat benda mungkar kan? Dia kata, ya betul lah. Aku cegah orang buat benda mungkar tapi aku buat. Aku suruh orang buat benda baik tapi aku tak buat pun. Ini ujian untuk orang yang ada ilmu. Kan? Jadi semua tu adalah ujian daripada Allah Azza wa Jalla.
Jadi Nabi nak ubah. Nabi kata tasbih, takbir, tahlil, tahmid itu sedekah. Ajak orang buat benda baik pun sedekah. Cegah orang buat benda mungkar pun sedekah. Dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu setiap perkara baik sedekah. Maksud sedekah ni ada dua makna. Makna yang pertama, semua yang dikatakan kebaikan di sisi pandangan syarak, itu sedekah. Makna yang lebih khusus ialah pemberian harta. Maksudnya, sedekah ni dia bukan hanya pemberian harta, tapi dia digunakan biasanya untuk pemberian harta. Tapi dia bukan hanya di situ saja. Semua benda ma'ruf, benda baik. Ibn Rajab kata masa dia huraikan hadis berkenaan dengan sedekah ni, dia kata sedekah ni ada dua jenis. Satu sedekah yang manfaatnya tidak terkena pada orang lain, terkena pada diri sendiri. Macam zikir lah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kadang-kadang kita zikir sendiri kan. Orang lain tak dengar kita zikir seorang-seorang. Itu sedekah. Ada yang melampaui pada orang lain. Maksud kita bagi pemberian duit, kita ajak orang buat benda baik, kita cegah orang buat benda mungkar, kita senyum kat orang, kita tolong orang angkat barang. Kita tengok ada pakcik tu nak angkat barang tak larat, kita tolong angkatkan bagi pihak dia. Itu juga adalah sedekah. Nak katanya sedekah ni semua benda baik yang kita buat akan dihitung sebagai sedekah. Sedekah maksud apa? Dia berasal daripada perkataan sadaqah. Sadaqah maksudnya benar. Orang yang melakukan perkara baik dengan ikhlas, dia telah membenarkan janji Tuhannya yang dia akan dapat ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Maka sebab itu perkara baik itu dipanggil sedekah. Kerana kita buat benda baik, kalau ikhlas, kita tak harapkan habuan dunia. Tapi kita harapkan apa? Kita harapkan habuan akhirat. Maka sebab itu dipanggil sebagai sedekah. Sesuatu yang dilakukan oleh seorang Muslim, yang mana Muslim buat benda baik itu semata-mata mengharapkan balasan daripada Allah Azza wa Jal, yang dia tak pernah tengok pun ganjaran tu. Cuma dia semata-mata percaya dengan janji Tuhan. Maka sebab itu dia panggil sedekah. Sesuatu yang dikatakan bukti, sesuatu yang dikatakan pembenaran daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Dia percaya. Walaupun aku tak nampak pahala tu, tapi aku yakin dan percaya ganjaran untuk aku ada. Okey? Baik.